Selamat pagi dan salam sejahtera semua murid. Hari ini kita akan belajar sains tahun 3, pengukuran dengan topik isi padu cecair. Objektif pembelajaran untuk hari ini, di akhir pembelajaran murid dapat mengukur isi padu cecair dengan menggunakan alat dan teknik yang betul. Cuba perhatikan susu kotak dan susu botol di sini. Tahukah kamu, susu yang diisi dalam kotak atau botol memenuhi ruang dan mempunyai isi padu. Cuba lihat maklumat di bawah susu kotak ini. Ia menunjukkan 200 ml. Ini bermaksud isi padu susu ialah 200 ml. Apakah alat yang sesuai untuk mengukur isi padu cecair? Alat pengukur piawai yang digunakan untuk mengukur isi padu cecair iaitu bika, kelalangkun dan silinder penyukat. Alat pengukur piawai ini mempunyai tanda sengatan padanya yang menunjukkan unit piawai. Unit piawai yang biasa digunakan bagi mengukur isi padu cecair kecil seperti yang ditunjukkan dalam bika ialah mililiter ataupun disebut ml. 1 ml bersamaan dengan 1 cm padu atau bersamaan dengan isi padu kubus dengan setiap sisi 1 cm. Bagi mengukur isi padu cecair yang besar adalah seperti yang ditunjukkan dalam botol iaitu liter ataupun disebut sebagai L. Unit piawai isi padu cecair besar ialah 1 liter bersamaan dengan 1000 ml dan 1000 mm juga bersamaan dengan 1000 cm padu. Kenapa ini? Kerana 1 ml adalah sama dengan 1 cm padu. Jadi dia juga bersamaan dengan isi padu kubus dengan setiap sisi 10 cm. Lim, Langi dan Aisyah ingin mengetahui sama ada isi padu susu kotak tersebut sama seperti yang dilabelkan iaitu 200 ml. Jadi, alat yang paling sesuai yang digunakan oleh mereka untuk mengukur isi padu susu ini adalah silinder penyukat. Lim mengambil bacaan isi padu susu tersebut di aras atas. Oleh itu, bacaan yang diambil oleh dia ialah 210 ml. Langi pula mengambil bacaan isi padu susu tersebut di aras bawah. Oleh itu, bacaan yang diambil oleh Langi ialah 190 ml. Aisyah pula mengambil bacaan isi padu susu tersebut sama aras dengan paras susu. Jadi, isi padu yang diambil oleh Aisyah ialah 200 ml. Di sini, bacaan isi padu siapakah yang betul? Mengapa? Okey, sekarang mari kita perhatikan teknik yang betul untuk mendapatkan ukuran yang tepat. Pertama sekali, letakkan silinder penyukat di atas permukaan yang rata dan rata. Kemudian, tuangkan cecair yang anda ingin ukur ke dalam silinder penyukat. Di bahagian atas cecair, kita boleh lihat permukaan yang melengkung. Ini dipanggil meniskus. Apabila membaca ukuran, mata kita
mesti pada paras yang sama dengan bahagian menekas yang paling bawah untuk mengambil bacaan yang jitu. Dalam contoh ini, bahagian bawah menekas sejajar dengan tanda 200 ml di silinder penyukat. Oleh itu, isi padu susu ialah 200 ml. Jadi di sini kita dapati bacaan yang betul ialah bacaan yang diambil oleh Aisyah kerana kedudukan matanya berada pada aras meniskus. Dan di sini cikgu nak ingatkan murid-murid, meniskus ialah permukaan cecair di dalam sesuatu bekas yang kelihatan berkeluk. Mari kita uji apakah isi padu untuk cecair biru ini. Bila mata pada paras yang sama dengan bacaan, kita akan dapati isi padu dia adalah 67 mililiter. Di mana dapat dia mililiter? Ya, iaitu yang telah ditunjukkan dalam silinder penyukat. Apakah isi padu untuk cecair kuning ini pula? Ya, mata ingat mesti berada sama paras dengan meniskus cecair, iaitu kita akan dapat 400 mililiter. Bagaimana pula untuk isi padu cecair hijau ini pula? Ya, baca dengan betul-betul di mana dia bahagian paling bawah meniskus. Kita akan dapat ukuran 220 ml dengan unit piawainya ialah mililiter. Apakah isi padu untuk cecair ungu ini? Ya, kita akan dapat bacaan sebanyak 80 dan unit piawainya ialah mililiter. Sebagai rumusan, cikgu telah menyediakan nota ringkas untuk pengajaran hari ini, iaitu isi padu cecair boleh diukur dengan menggunakan bika, silinder penyukat dan kelalang kon. Yang kedua, bacaan isi padu cecair diambil pada aras mata di kedudukan meniskus. Dan ketiga, unit piawai isi padu cecair ialah mililiter, liter, sentimeter padu dan meter padu seperti yang ditunjukkan dalam jadual di sebelah. Untuk nota ringkas ni, cikgu meminta murid-murid salinkan semua nota ringkas ni ke dalam buku panjang sains. Latihan pengukuhan untuk tajuk hari ini. Dalam buku aktiviti, murid diminta buat latihan dalam buku aktiviti dalam muka surat 58 hingga 60. Dan juga untuk nota ringkas, murid diminta salinkan nota ringkas di atas ke dalam buku panjang buku sains. Di sini sahaja pengajaran untuk hari ini. Terima kasih semua dan semoga bermanfaat. Bye.